Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua, terutamanya diucapkan kepada Puan Mazura binti Ibrahim, merangkap pensyarah bagi kursus SCCG 3143 Kemahiran Komunikasi Kepengurusan semester April 2022. Kami akan membentangkan tugasan kumpulan kami. Pengenalan isu Revolusi Industri 4.0 yang berkait rapat dengan pelbagai isu dirangkumkan sekali yang melibatkan sosial, politik dan ekonomi. IAP 4.0 dengan melibatkan teknologi komunikasi baharu memerlukan perhubungan yang lebih luas. Kita perlu berhadapan dengan IAP 4.0 dalam menjaga hubungan sesama manusia kerana ianya menyebabkan kesemua penduduk dunia merasai perubahan yang melibatkan berkomunikasi, pekerjaan, persekitaran dalam berkongsi maklumat, idea dan sebagainya. Walaupun pelbagai cara digunakan di alam kerja, tetap akan berlaku ketidakpuasan hati di dalam menjalin hubungan komunikasi pengurusan. Antara isu-isu yang tidak bermoral dan beretika yang perlu diberi perhatian oleh kepengurusan organisasi antaranya kes salah guna kuasa, rasuah, isu-isu kewangan dan lain-lain yang mempengaruhi keorganisasian pengurusan. Perbincangan isu kajian organisasi. Konflik yang berkepentingan sering berlaku dengan melibatkan diri sendiri dan persekitaran. Konflik wujud jika berlaku percakapan dan pertikaian pendapat disebabkan perbezaan idea dan seseorang masih lagi menegakkan keputusan dan pandangannya walaupun tidak sesuai untuk dibawa ke hadapan. Oleh itu, dalam sesebuah organisasi, pemimpin atau ketua memainkan peranan yang sangat penting dalam mencapai potensi dan meningkatkan produktiviti organisasi. Pemimpin yang diharapkan bersikap positif dan aktif dengan mempunyai sikap keterbukaan dengan kebolehan untuk menerima pandangan daripada semua subkoordinatnya. Isu yang perlu dipandang serius dalam pentadbiran kerajaan terutamanya melibatkan institusi organisasi penguatkuasaan, contohnya Jabatan Kerajaan di bawah Kementerian Keuangan Malaysia, Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM). JKDM diberi kuasa penuh dalam perkhidmatan pemungut cukai import, ekspor, duti kastam dan pelbagai lagi yang melibatkan pengurusan keuangan negara. Matlamat dan misi bahagian penguatkuasaan ini adalah untuk mencegah segala bentuk penyeludupan dan penyelewengan dengan lebih sistematik, berkesan bagi memastikan segala undang-undang dan peraturan-peraturan dipatuhi sepenuhnya. Model komunikasi kepengurusan dan cabaran konflik. Konflik di dalam pengurusan budaya perkhidmatan menjadi kerisauan bagi pihak pengurusan tertinggi kerana ianya memberi impak yang tidak baik kepada tingkah laku pekerja di tempat kerja. Namun, ada baiknya wujud konflik di tempat kerja ini kerana ia lebih mematangkan pemikiran dan corak kita bekerja dalam kumpulan. Mungkin ada segelintir akan menerima arahan dengan patuh dan tidak bersuara walaupun arahan yang diberi tidak bersesuaian dengan masa dan tempat. Pihak pengurusan organisasi perlu mencari kaedah yang alternatif dan efektif untuk mengurangkan bebanan kesan tekanan bekerja dan mengurangkan konflik serta jurang dalam hubungan pekerja dengan organisasi. Lagi parah jika hubungan majikan dengan pekerja yang tidak mesra dan sering menimbulkan konflik di kalangan pekerja. Konflik tidak boleh dielakkan di dalam persekitaran. Hubungan yang baik dapat dibentuk jika semua hati telah ditawan
walaupun bukan mudah untuk memenangi sesebuah hati dalam organisasi. Perbincangan pandangan dan idea kemahiran komunikasi. Kajian kelakuan organisasi menunjukkan komunikasi dan perundingan sesuai digunakan apabila konflik melibatkan isu penting, kehendak atau pandangan kedua-dua pihak diutamakan. Menurut Masli et al. 2019 menyatakan bahawa pengurusan emosi seorang pekerja ketika berhadapan dengan pelanggan menjadi keutamaan dalam menentukan kualiti perkhidmatan organisasi. Sokongan dan dorongan daripada pihak atasan dengan penyelesaian terbaik dalam pengurusan konflik sangat penting kerana dengan wujudnya isu yang kompleks, ia memerlukan kerjasama berpasukan yang positif dan cemerlang. Pekerja juga perlu mempunyai kemahiran penyelesaian masalah dan budaya komunikasi strategik, berinovasi, kreatif dan berpengetahuan teknikal yang berkemahiran tinggi dalam menyelesaikan segala cabaran pada dunia kini. Cadangan dan strategi komunikasi. Dengan teknologi juga, pekerja dan pihak pengurus boleh berinteraksi dan berkomunikasi dengan berkesan kerana segala capaian terhadap data dan integriti data yang diakses membolehkan kaki tangan bekerja dengan lebih cepat dan cekap. Kegunaan teknologi maklumat dalam kepengurusan akan memberi banyak kelebihan kepada organisasi. Antaranya ialah seperti memudahkan tugas, menjimatkan masa, perkongsian maklumat, komunikasi berkesan dan memudahkan komunikasi. Pihak pengurusan sentiasa memberi galakan dan mendorong pekerja lebih mempercayai dan menggalakkan pekerja bawahannya belajar dan cuba mendapatkan segala maklumat, idea, pandangan dan pengetahuan demi mencapai prestasi yang lebih baik dalam kerjaya. Kepengurusan juga harus membina dan menstrukturkan kemahiran komunikasi di antara subordinat untuk bersama saling bergantung dan mendapatkan sebarang pengetahuan untuk organisasi dengan mengenepikan segala urusan peribadi atau kepentingan sendiri dalam menjaga keharmonian organisasi. Secara kesimpulannya, pengurus yang mengekalkan kemahiran komunikasi adalah seseorang yang sangat penting dalam suatu kumpulan kepimpinan. Sering dikaitkan dengan struktur, kekuatan, motivasi, merangsang, inspirasi, matlamat yang tidak pasti, mencipta visi dan tanggungjawab serta memberi motivasi kepada mereka yang berada di bawah pucuk pimpinannya. Konflik perlu ditangani dengan baik dan tidak dibiarkan berterusan. Kemahiran berkomunikasi adalah sesuatu perkara yang penting yang harus digerakkan kerana tanpa komunikasi, dunia kita membisu dan kesukaran juga akan muncul. Proses berinteraksi di dalam organisasi yang baik akan menghasilkan peluang kepada semua ahli dan organisasi itu sendiri kerana membentuk kerjasama dan komitmen yang tinggi di kalangan ahlinya dalam menjalankan tugas sehingga sikap ini akan meningkatkan kualiti prestasi organisasi.